Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selamanya mari kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan dalam siri ataupun siri pembelajaran secara online. InsyaAllah video kali ini kita rakam khas untuk pelajar tahun 6 Sekolah Irsyadiyah Kampung Sempitan tahun 2021 insyaAllah. Jadi ustaz tak tahu siapa pelajar ni yang tahun 6 tahun ni, tak tahu siapa dia sebab kita belum pernah bertemu. Jadi insyaAllah walaupun kita tidak bertemu, walaupun jauh di mata tapi tetap di hati insyaAllah. Jadi untuk kali ini ustaz akan terangkan ataupun kita akan menelusuri satu kitab yang diberi nama Kitab Jawi dan Khat. Bagi pelajaran Jawi dan Khat tahun 6. Kitab macam ni. Ni kitab dia. Jadi kalau kita perhati balik, kitab ni banyak cerita pengenalan, permulaannya cerita pasal khat, dan di belakangnya baru cerita Jawi. Okey. Jadi ustaz tak tahu macam mana ataupun macam mana orang kata apa, kemampuan pelajar-pelajar sekalian dalam tulisan Jawi. Jadi di sini ustaz terus nak bagi latihan. Latihan dia senang, arahan dia ustaz akan ceritakan satu kisah dan pelajar-pelajar sekalian kena teliti balik kisah yang apa yang ustaz cerita ni dan kena tulis balik dalam buku tulis dengan tulisan Jawi insya-Allah. Jadi ustaz akan ceritakan satu kisah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya, dia satu kisah ni cerita tentang kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni berlaku di hadapan Kaabah di Makkahul Mukarramah. Kisah ni berlaku antara seorang pemuda dan ulama besar daripada Iraq, Kufah Iraq, yang bernama, ulama tu bernama Sufyan Al-Thawri. Jadi suatu hari Sufyan Al-Thawri ni, dia ni seorang ulama yang besar. Suatu hari dia pergi ke Kaabah dan dia bertawaf Kaabah. Tawaf Kaabah sampai habis dia tawaf, dia duduk di hadapan Kaabah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat dia berdoa tu, dia terdengar ada seorang pemuda ni sedang bertawaf dan dia terdengar kalimah yang dilafazkan oleh pemuda itu bukan kalimah ataupun bukan doa-doa yang maksur, bukan doa-doa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW, tapi yang dilafaz oleh pemuda tadi itu yang sedang bertawaf. Dia lafaz apa? Dia lafaz selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sambil dia tawaf. Lalu selepas selesainya pemuda itu bertawaf, lalu si ulama besar ni yang bernama Sufyan Al-Thawri ni pergi datang berjumpa pemuda tu. Lalu Sufyan Al-Thawri ni bertanya kepada pemuda tu, wahai pemuda, mengapakah engkau tidak mengucapkan doa ataupun zikir ataupun talbiyah labbaik Allahumma labbaik sewaktu kamu bertawaf? Seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kamu sekarang ni sambil kamu bertawaf kamu selawat. Kenapa kamu selawat? Sedangkan Nabi tak suruh macam tu pun. Nabi suruh berdoa apa yang diajar. Lalu pemuda tadi tu pun menceritakan kepada ulama besar ni. Lalu pemuda tadi, sebelum tu pemuda tanya, siapakah engkau? Lalu Sufyan Al-Thawri kata apa? Akulah Sufyan Al-Thawri. Lalu pemuda tadi terkejut. Engkau lah Sufyan Al-Thawri, ulama besar daripada Iraq. Lalu sambung balik tadi. Lalu pemuda tadi itu pun menceritakan kisahnya. Sebab apa dia banyakkan selawat, hatta dalam tawaf pun dia berselawat juga.
Lalu pemuda dia kata apa? Pada Sufyan As-Tsauri, aku ni ada seorang ayah. Aku ni ada seorang ayah. Aku datang daripada jauh, datang sini ke Mekah untuk selama-selama menunaikan umrah. Menunaikan umrah bersama-sama kami berdua, aku dan ayahku. Tapi sewaktu aku tawaf, sewaktu aku di hadapan Kaabah bersama ayah aku ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ajalnya sampai. Malaikat maut tarik nyawa ayah aku ni. Lalu sewaktu ayahku mati, sewaktu ayahku meninggal, aku lihat, aku ambil ayah aku ni, kepala dia ni, aku letak atas riba aku. Aku tengok wajah ayah aku ni, aku tengok hitam lega, lidahnya terjelit, matanya terbeliak. Lalu ni aku pun rasa malu, aku ni teriaklah, kenapalah Allah hukum ayah aku ni macam ni, sedangkan kami datang sini nak buat ibadah depan Kaabah. Lalu Allah tarik nyawa dia dalam keadaan macam ni, dalam keadaan wajahnya hitam, lidahnya terjelir, matanya terbeliak. Lalu aku menangis. Aku tutup wajah aku ni sebab wajah ayah aku ni sebab aku malu. Aku menangis sampailah aku tertidur. Dan saat aku tertidur, aku bermimpi seorang lelaki berjubah putih yang cantik rupanya, putih kemerah-merahan, yang harum baunya. Lalu aku tengok dia datang ke aku ni. Aku masih lagi dalam keadaan meriba ayah aku ni, ayah aku yang telah wafat ni. Ni dalam mimpi ni. Lalu lelaki tadi buka kain yang menutup ayahnya. Lalu lelaki tadi tu sapu muka ayah. Dia tengok muka ayah dia dalam mimpi ni, putih bersih, tersenyum. Maka aku bertanya kepada lelaki tadi tu, wahai saudara, siapakah kamu? Lalu jawab lelaki yang berjubah putih tadi tu, kata apa? Akulah Rasulullah. Lalu pemuda dia kata apa? Jadi kenapa engkau buat macam ni ke ayah aku, sampai wajah dia putih bersih, sedangkan ayah aku ni waktu dia mati hitam legam muka dia? Lalu jawab Rasulullah dalam mimpi dia, Rasulullah kata apa? Ayah kamu ni banyak buat dosa. Sebelum dia mati ni, dia ada buat satu dosa. Dan dosa yang dia buat ni, dia tak sempat nak bertaubat. Lalu Allah turunkan azab, Allah balas dia sebab tu dia mati macam tu. Tetapi ayah kamu ni, dia ada satu kelebihan. Apa kelebihan dia? Dia rajin berselawat ke atas aku. Dia rajin sungguh berselawat. Dia tak pernah tinggal walaupun sehari berselawat ke atas aku, tak pernah tinggal. Dia rajin sungguh berselawat. Jadi disebabkan dia berselawat ke atas aku menunaikan janji aku. Siapa yang berselawat ke atas aku, kata Nabi dalam mimpi tadi tu, maka aku akan bagi syafaat kat dia. Maka disebab itulah aku datang dalam mimpi ni, aku bagi syafaat kat ayah hang. Lalu pemuda tadi tu pun terjaga daripada mimpi. Terjaga dalam keadaan ayah dia masih lagi duduk atas riba dia, dalam keadaan bertutup. Dia buka kain yang menutupi wajah ayah dia tadi. Dia tengok ayah dia tu macam mimpi tadi, macam dalam mimpi, putih bersih, tersenyum. Sejak saat itu aku tahu inilah kelebihan selawat. Maka aku tak pernah tinggal selawat sejak saat itu. Wallahu a'lam. Itulah kelebihan selawat yang diceritakan oleh ulama melalui kisah Sufyan As-Tsauri. Jadi pelajar-pelajar tahun 6 Al-Irsyadiyah, Madrasah Irsyadiyah Kampung Sepitan, anda semua diarahkan, diminta untuk menulis ringkasan ataupun cerita yang Ustaz cerita tadi tu dalam tulisan Jawi, dalam buku tulis, insya-Allah. Dan siapa yang dah siap boleh WhatsApp Ustaz di talian 011-1523-2330, 011-1523-2330. InsyaAllah barang pertanyaan boleh WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.